Okay, dah masuk dah. So kedudukan dia akan macam tu lah. Okay, kita tengok kalau ambil tak bateri low, macam mana rupa dia bila kita run. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak? Okay, nice. Okay, Assalamualaikum guys. Welcome back to Mainan Adam channel. InsyaAllah dalam episod hari ni kan, kita nak bahas tentang floating gear. Dan insyaAllah dalam episod hari ni kan, saya akan bahaskan yang pertama sekali kita explain apakah itu floating gear. Dan yang nombor dua ialah kenapa kita kena buat floating gear ni. Yang ketiga, saya akan tunjukkan cara macam mana cara kita nak buat floating gear. Dan yang keempat, insyaAllah saya akan perkenalkan ada alat-alat ataupun tools yang menarik yang memudahkan proses kita nak buat floating gear nanti. Jadi, tanpa buang masa lagi, let's get into it. Okay, so yang pertama sekali kita nak bahaskan apakah itu floating gear. Okay, kalau anda boleh lihat dekat depan anda sekarang ni, okay, di belah atas ni adalah contoh-contoh counter gear yang dikeluarkan oleh pihak Tamiya untuk kategori Mini 4WD. Dan di sebelah bawah ni pula adalah contoh counter gear yang telah pun kita modifikasi untuk jadikan sebagai floating gear. So, apakah itu floating gear? Floating gear ni sebenarnya salah satu daripada pengubahsuaian ataupun modifikasi yang kita buat pada kita punya counter gear Mini 4WD ni supaya kita boleh letakkan pada position terapung. Sebab tu nama dia floating. Terapung tu maksudnya macam mana? Supaya bila kita letak dekat dalam chassis ni nanti kan, gear ini akan berdiri ataupun weight dia, berat dia akan berada pada bearing dan bukanlah pada diri dia sendiri. Dan pada masa yang sama juga bila kita buat modifikasi ni ialah supaya kita akan ada sedikit free play ataupun kita kata ada sedikit ruang untuk bergerak kalau nak bandingkan dengan kedudukan yang rigid yang terdapat pada counter gear yang asli original dikeluarkan oleh pihak Tamiya ini. Okay, alright. So basically itulah apa yang dimaksudkan dengan floating gear. Persoalan yang seterusnya lah, kenapa kita nak kena buat floating gear ni? Basically kan, kenapa orang buat floating gear lah untuk membantu mengurangkan tekanan mekanikal yang terdapat pada struktur gear kita ni, okey. Dan secara tak langsung nak bantu juga untuk buat proses alignment pada gear dan ini akan buatkan dia punya power transfer akan jadi lebih licin dan secara tak langsung confirm lah akan meningkatkan lagi kelajuan jentera lumba anda. Cuma as a reminder kan, trim gear ataupun pemotongan-pemotongan gear seperti ini hanyalah boleh digunakan dalam kategori open class ataupun kategori speed sahaja dan tidak layak untuk digunakan dalam kategori B-Max maupun Pro Stock ataupun Box Stocks. Jadi sebelum anda buat proses modifikasi ini, sila pastikan anda mengikut rules yang telah pun ditetapkan dalam kategori-kategori yang ingin anda ceburi. Okey, sekejap tadi kita dah pun ceritakan apakah itu floating gear dan kenapa kita kena buat floating gear. Dan sekarang ni saya nak ceritakan pula macam mana cara kita nak buat floating gear. Basically, cara nak buat floating gear ni nak kata susah pun tidak, nak kata senang pun tidak. Cara dia simple je, okey. Yang pertama sekali ialah kita kena tebuk lubang pada kita punya counter gear dan yang seterusnya kita gantikan lubang tersebut dengan bearing yang bersesuaian dengan gear kita. Tapi bunyi macam senang kan? Sebenarnya proses untuk nak tebuk lubang ini adalah sangat-sangat susah. Sejak daripada zaman sebelum saya main Tamiya lagi, sejak saya dah start main Tamiya sampailah ke sekarang, memang saya dah tengok macam-macam cara untuk orang tebuk lubang pada kita punya counter gear ini. Dan cara yang biasa kita tengok adalah dengan menggunakan mesin CNC, which mesin tu bukanlah murah, beribu-ribu juga nilainya. Dan ada juga yang cuba guna mesin untuk trim tayar, untuk buat trim pada gear ni. Dan mesin tu pun bukanlah murah, harga dia adalah 500-600 kalau tak salah saya. Jadi kos untuk nak buat trimming pada gear ni ataupun menembuk lubang pada gear ni memanglah sangat-sangat mahal guys. Tak semua orang mampu untuk memilikinya. Walau bagaimanapun, ada satu tools baru daripada keluaran Project D yang saya nak perkenalkan kepada anda semua hari ini. Dan item ini dibekalkan kepada saya oleh pihak R-Zone. Jadi thank you so much R-Zone sebab sudi berikan item ini kepada saya. Jadi kepada siapa nak dapatkan item ini nanti, boleh terus klik link yang saya sediakan pada ruangan description di bawah dan dapatkan item ini pada kadar yang segera sebelum ianya kehabisan daripada pasaran. Thank you so much R-Zone for the item. Okay,
Alright, so sekarang ni saya nak tunjukkan kepada anda ini yang dipanggil sebagai milling tools daripada keluaran Project D. Jadi tools ini terbahagi kepada 3 bahagian utama. Yang pertama ialah yang macam screwdriver ni. Di sini ada satu mata pisau yang tajam. Okey, hati-hati kepada adik-adik yang mana yang nak gunakan tools ni. Okey, minta tolong untuk gunakan dengan berhati-hati. Kalau boleh minta tolong ibu bapa untuk pantau anda sewaktu menggunakan tools ni nanti. Okey, sebab ini adalah tools yang agak tajam. Okey, alright. So itulah bahagian pertama, dan bahagian kedua ialah kita dapat holder ataupun kepala untuk kita hold kita punya gear ni nanti, dan kita nak tengok yang mana satu dulu. Okey, saya nak tengok yang ni dulu. Okey, so dekat dalam ni kita akan dapatkan yang dinamakan sebagai Project D-1. Okey, inilah kepala yang nombor 1, in which untuk kepala yang pertama ni kita akan gunakan untuk ini ada 5 jenis counter gear yang bersesuaian dengan kepala yang marking dia ada nombor 1. Itu counter gear warna biru, kuning, merah, hijau dan juga hitam. Dan kepada siapa yang masih lagi baru dalam dunia Tamiya, untuk warna biru dan warna kuning ni adalah untuk kategori double shaft punya kereta, dan untuk warna merah, hijau dan hitam ni adalah untuk kategori single shaft punya kereta. Okey, so inilah untuk Project D-1. Okey, alright. Dan yang untuk kepala ataupun holder yang kedua ni pula, kalau kita dapat tengok kat sini, ada 2 jenis gear saja yang boleh fit, iaitu yang warna hijau dan juga warna light blue. Untuk pada anda yang tak tahu, yang warna hijau ni adalah untuk double shaft motor ataupun kereta double shaft, dan inilah untuk kereta single shaft, dan dua-dua ni adalah daripada jenis super speed gear, in which gear yang paling ramai sekali gunakan dekat dalam dunia perlumbaan Mini 4WD. Okey, dan yang ni marking dia, yang ni lah Project D-2. So nanti kalau siapa-siapa yang dapatkan item ni nanti, kita akan dapat 3 ni serentak lah. Okey, tak silap saya benda ni tak dijual berasingan, dia memang dapat serentak. Kita akan dapat dia punya milling tools, dan kita dapatkan holder D1 dan juga D2. Okey, so selesai intro. Sekarang saya nak tunjukkan macam mana cara kita nak gunakan item ini. Sebelum kita teruskan lagi, saya nak minta tolong kepada anda semua sekejap untuk menekan butang subscribe. Bayangkan guys, lebih 80% daripada penonton Main Adam channel tidak menekan butang subscribe. Bayangkan, benda ni mungkin kecil bagi anda tapi sangat-sangat besar bagi content creator seperti saya. Dan saya harapkan sangat supaya anda menekan butang subscribe sebagai tanda sokongan anda kepada Mainan Adam channel. Dan insyaAllah dengan sokongan yang diberikan oleh anda semua ini akan membantu Mainan Adam channel untuk lebih berkembang dengan lebih maju lagi pada masa akan datang. Terima kasih kepada yang subscribe. Teruskan menonton. Okey, so sekarang saya nak tunjukkan macam mana cara kita nak gunakan tools ini. Okey, so basically ini adalah gear super speed untuk jentera single shaft ataupun gear light blue. Dan kalau kita tengok pada instruction manual kita ni tadi, nampak tak kita kena pakai holder yang bertanda Project D-2. Okey, dan kat sini kita tengok mana satu yang dash 2. Okey, yang di sebelah tangan kiri saya. Okey, jadi kita letakkan dulu yang ni dekat sebelah sini. Jadi cara dia macam mana? Kita nampak tak ada gigi-gigi yang terdapat pada bahagian dalam ni kan? Dan kita cuba untuk letakkan gear kita masuk dekat dalam tu. Nampak tak? Jadi sekarang ni ianya tidak akan bergerak dan memang akan fix dekat situ. Dan cara yang seterusnya adalah selepas kita dah letakkan kita punya gear ni, kita akan gunakan kita punya milling tools ni tadi, dan masukkan, letakkan dekat dalam lubang shaft gear ni tadi, dan kemudian kita putarkan secara perlahan-lahan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, anda boleh nampak tak sekarang dia punya shaft pada gear ni dah pun dipotong sedikit demi sedikit. Dan saya dimaklumkan oleh pihak Arzon juga supaya untuk melakukan proses ini dengan perlahan-lahan. Okey, sebab apa? Sebab kalau buat laju-laju, saya rasalah kalau buat laju-laju takut nanti nombor 1 result dia tak cantik, dan yang keduanya kemungkinan besar saya rasa boleh merosakkan gigi gear tu sendiri. Jadi kita pun tak nak membazir gear kan. Bukanlah murah gear ni kan. Jadi buatlah dengan perlahan-lahan, dengan berhati-hati. Dan bagi saya proses ni pun bukanlah renyah pun, memang senang saja kalau anda boleh tengok. Okey,
Cuma perlu tekan dengan sedikit kuat. Okey. Sebab mungkin plastik dia agak keras juga dekat situ. Okey. Nampak tak? Okey, so kita halfway done. Kita dah pun hilangkan dia punya batang untuk pegang shaft tu. Nampak tak? Okey, sekarang dah rapat dekat sini. Dan memang bagi saya sekarang ni nampak kemas. Dan sekarang kita nak teruskan proses sampai dia tembus dekat sebelah sana. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, halfway done. Saya rasa tak cukup tembus lagi. Saja je saya berhenti. Saya nak check tu setakat mana dah dia punya progress. Okey, so jadi kita akan sambung lagi sampai betul-betul tembus. Tu dia, nampak tak? Dah pun tembus. Ni betul-betul tembus ke tadi? Rasanya dah betul-betul tembus lah ni tadi. Mencabut je. Sekejap tengok memang ngam betul lah guys. Tu nampak tak? Memang ngam betul-betul lah. Cuma bila nak cabut ni dia agak ketat sebab dia memang masuk tu memang ngam-ngam memang betul-betul ngam-ngam. So bila nak cabut tu agak ketat sikit lah. Tapi tak adalah nak kata ketat sangat. Okay, jadi basically nampak tak? Dah pun siap. Bersihkanlah sikit-sikit. Mana ada ni. Bukan melekat pun. Bukan melekat pun. Sakit baki je. Okay. Okay, so setelah kita buat ni tadi, kalau ikutkan pengalaman saya sendiri, masa mula-mula kita nak potong bahagian shaft yang dekat belakang ni. Okay. Bahagian sini senang. Okay, bahagian sini senang, lembut je. Tapi bila kita dah start nak tembus dekat bahagian belah dalam ni, masa situlah dia agak ketat sikit. Dan bila dah nak sampai yang hujung-hujung nak potong gigi luar ni, masa tu dia agak keras jugalah. Tapi kalau guna sikit force, memang last dia akan tembus jugalah. Tak adalah nak kata susah sangat. Okay. Cumanya kalau untuk yang mana adik-adik yang tak cukup kuat lagi tu, minta tolong lah mak ayah untuk tolong buatkan. Okay. Sebab bukan senang juga nak buat ni. Kita dah ada tools yang senang dah ni. Okay. Cuba nak kena ada tenaga sikit je. Okay, alright. Basically kita dah pun tembuskan macam ni. Saya nak test dulu sama ada muat atau tidak bearing yang kita ada. Okay, so sekarang ni saya ada bearing 830 AO. Dan kita nak tengok adakah boleh kita muat dekat dalam ni. Kita clean dulu lah meja. Sepah sangat. Ok, so sekarang kita ambil kita punya counter gain tadi dan kita akan masukkan dengan bearing AO830. Apa yang saya buat ialah saya terbalikkan counter gear ni. Okay, pastikan dia kedudukan dia macam ni. Okay, dan letak di atas meja atau bukaan yang keras dan tekan Bismillahirrahmanirrahim. Oh, tak lepas guys. Maksudnya saya tak tebuk sampai habis lagi. Tak apa. Mana tu tadi? Kita buat lagi sekali tapi nak kena tekan sikit lagi. Sebab nampak gaya macam tak tebuk habis. Nampak tak? Tak perasan. Ada sikit lagi. Nampak tak ujung gigi dia tu? Kena habiskan.
Baru betul-betul tebus. Nampak tak? Sikit lagi sakit baki. Inilah punca kot tak boleh nak masuk bearing kita tu tadi. Okey, so saya tengok lagi sekali, nampak macam dah clear kan? Dah clear. Okey, insya-Allah kali ni boleh masuk lah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Barulah tekan boleh masuk. Dan dia punya masuk tu memang ngam-ngam sui lah guys. Oh, nampak tak? Kemas, ketat, tak bergerak dia punya bearing tu dekat situ. Okey. Basically kalau untuk shaft jentera yang single shaft, cara saya buat floating gear kalau ikutkan sebelum-sebelum ni, macam ni lah lebih kurang rupa yang saya buat sebelum ni. Ataupun lagi satu lagi cara ialah dengan cara macam ni. Yang ni saya dapat daripada Ganmia. Okay, dia punya floating gear tapi tak pakai bearing 830. Cumanya pakai bearing 520. Cuma dekat bahagian luar bearing tu diletakkan pula Teflon. Okay, untuk bagi muat pada bahagian dalam gear tu nanti. Tapi tu pula lah bagi cara masing-masing. Okay, kalau macam untuk yang nak pakai bearing 830 ni, saya cuma pakai ini je tools dia. Okay, yang pertama sekali kita pakai shaft gear yang standard. Okay. Lepas tu kita ada, jadi kita panggil sebagai copper tube. Yang ni biasa kita jumpa dekat dalam double roller aluminium. Okay. Dan seterusnya saya akan pakai, kalau kita tengok dekat dalam ni, ada copper tube juga. Tapi yang ni untuk roller yang kita akan pakai dekat roller plastik. Yang biasa kita tengok dekat kategori Pro Stock kan. Okay. Dan cara dia simple saja. Masukkan ni daripada sebelah dalam. Okay. Dan lepas tu untuk bahagian kita punya shaft gear ni pula, masukkan copper tube dulu. Okay. Dan kemudian kita letakkan dekat belakang ni. Dan kemudian untuk lebih precise, saya akan masukkan satu bearing spacer. Okay. Pulanglah pada rumah gear anda. Kan kita tak tentu. Kadang-kadang untuk FMA lain, untuk VS lain, untuk VZ lain kan. Kadang-kadang kalau nak guna matikan pun boleh. Tapi tengok pada keadaan. Kalau macam saya dekat AR chassis, okay, saya pakai bearing spacer. Okay, dah masuk dah. So kedudukan dia akan macam tu lah. Okay. Kita tengok kalau ambil bateri low, macam mana rupa dia bila kita run. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak? Okay, nice. Macam mana guys? Okey tak okey kan? Saya rasa memang nice sangat-sangat lah. Sebab dulu kalau nak buat tak boleh buat. Bukan kata nak buat. Kalau nak buat sendiri floating gear ni memang tak boleh nak buat. Sebab apa? Sebab kita tak ada tools yang bersesuaian. Dan sekarang ni bila dah ada tools dari projek diri, dah jadi senang sangat-sangat guys. Tak payahlah sama ada nak upah orang untuk buat CNC ke, ataupun nak beli yang dah siap potong ke. Kadang-kadang dah beli yang siap potong pun memang dulu ada jual. Tapi harga dia agak mahal. Kalau anda yang jenis nak main santai-santai, tak apalah, nak pakai satu gear sebulan tak apalah. Tapi kalau yang betul-betul yang kompetitif, yang nak kena potong banyak kali, nak kena tukar gear banyak kali, mungkin tools ini sangat-sangat berguna untuk anda. Okay, basically itu adalah untuk kalau potong gear yang single shaft. Untuk yang gear double shaft juga lebih kurang sama saja proses dia. Cumanya saya nak tunjukkan kepada anda, inilah contoh yang dah pun siap dipotong. Perbezaan di antara yang keduanya ialah yang pertama sekali belah kiri ni kita potong habis, sama je proses macam mana yang kita buat tadi. Ataupun yang keduanya yang potong separuh sahaja. Jadi kita tak potong habis guys. Okey, nampak tak? Anda boleh tengok kat situ. Ada bahagian yang ada 6 gigi tu kan. Kita tak potong buang dekat situ. Sebab apa? Sesetengah racer-racer yang guna double shaft kadang-kadang dia orang tak nak potong habis sebab dekat belah luar ni nak pakai gear 520. Tak apa, saya ambil contoh dan kita tunjukkan macam mana cara pemasangan dia. Okey, so sebelah kiri tangan saya ada bearing 830 dan sebelah kanan tangan saya ada bearing 520. Jadi cara yang biasa saya tengok digunakan oleh racer-racer double shaft ialah dengan menggunakan dua bearing serentak. Okey, yang pertama bearing 520 akan dimasukkan di sebelah hadapan. Macam ni. Dan bearing 830 pula akan diletakkan di sebelah dalam. Okey. So position bearing dia macam ini. Cumanya sama juga macam mana single shaft tadi, kita masih perlu pakai copper tube
untuk letak dekat sebelah dalam gear ini. Nampak tak? So dia akan duduk macam ni lah rupa dia. Sebagai contoh sekarang ni saya ambil kereta double shaft. Dia akan tunjukkan macam mana cara pemasangan dia. Okey, so simple saja. Masukkan copper tube dalam ni dan kemudian kita letakkan dekat dalam kita punya engine box. Okey, so kedudukannya akan jadi seperti itu. Senang ni guys. Tapi kalau dah kategori open ataupun kategori speed ni, ikutlah kreativiti masing-masing kan. Ada setengah orang nak pakai copper tube, ada setengah orang nak pakai teflon kan, atau ada setengah orang yang akan gunakan pinion. Cerita pasal pinion, tada, saya nak tunjukkan satu lagi tools yang sangat-sangat menarik. Memang milling tools juga. Cumanya kali ni bukan digunakan untuk counter gear, tetapi digunakan untuk pinion gear juga daripada keluaran projek ni, dan juga diberikan kepada saya oleh pihak Arzone. Thank you so much lagi sekali Arzone. Okey, nampak tak? Inilah tools yang kita akan dapat untuk digunakan bagi membuat pentriman pada kita punya pinion gear. Kat dalam ni kita dapat tengok ada satu instruction manual yang bertulis must mill slide and slow to break the plastic surface, then can fast little mill down. Okey, siapa yang faham bahasa Inggeris fahamlah. Dan cara penggunaan dia agak simple saja, tapi ada extra step yang mana parts ni kita perlu buka terlebih dahulu. Okey, nampak tak? Sama je holder, sama macam holder tadi. Namanya holder tadi besar, dan holder yang untuk pinion ni kecil comel je. Okey, dan saya nak tunjukkan macam mana cara penggunaan dia. Okey, mula-mula kita ambil pinion terlebih dahulu. Nampak tak? Ini adalah contoh pinion yang belum dipotong, dan inilah contoh pinion yang sudah dipotong. Nampak tak? Biasanya potong ni kalau ikutkan saya dulu pakai cutter, pakai plier cutter tu kan, atau pakai gunting ke kan, renyah-renyah lah. Tapi buat macam mana? Masa tu tak ada tools yang spesifik untuk gunaan dia macam mana yang ada dekat pen kita sekarang ni. Dan sekarang ni bila dah ada tools ni, jadi senang sangat-sangat guys. Yang pertama sekali ialah dengan cara kita meletakkan pinion ini pada lubang ini. Macam ni kot. InsyaAllah betul. Letak macam ni, dan lepas tu kita kuncikan dengan menggunakan Bismillahirrahmanirrahim. Pusing ketat. Jangan ketat sangat, nanti rosak pula pinion tu. Dan kita cuba pusingkan pinion tu. Dah tak bergerak kan, maksudnya dia lekat dengan kuat lah. Dan kemudian kita masukkan shaft yang ada pada holder ni tadi, masukkan dekat dalam lubang milling punya tool ni. Dan kemudian macam mana instruction manual kata tadi, must mill slide and slow. Bismillahirrahmanirrahim. Perlahan-lahan. Tak cukup ketat. Perlahan-lahan. Saya boleh nampak. Tajam betul benda ni guys. Tajam betul. Slowly pun nampak plastik tu dia berjaya potong. Ni lembut je ni. Yang ni tak sama macam counter gear tadi. Counter gear tadi kena tekan kuat kan. Kalau macam ni tekan lembut-lembut je. Pinion je kan. Kecil. So just pusing. Nah, pusing ni daripada tadi pun memang kena pusing ikut arah jam saya pusing arah jam lah sebab saya pakai tangan kiri. Pada siapa yang right handed tu kena pakai counter lah, counter clockwise. Nampak tak dah makin nak putus. Maksudnya macam dah putus. Dah putus ke belum? Belum. Nampak tak? Sikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya cuba tanggalkan dulu sat. Nampak tak? Dia kembang dia macam bunga tu. Tak tahulah dah putus ke belum ni. Boleh saya tarik tak? Ke patut saya pusing je? Tak apa, kita pusing je sampai dia putus sendiri. Putus sendiri dah pun. Susah je. Patut tadi teruskan je kan. Tekat sekali dua pusing je lagi. Alright. So nampak dah terputus dah semua gigi-gigi pinion ni tadi. Jom kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Buka dan kita tarik keluar. Nampak tak guys? Memang dia potong dengan sangat-sangat kemas. Tools ni memang sangat-sangat berguna. Dulu zaman-zaman saya memang kaki main speed, memang guna sangat-sangat pinion ni. Sebab apa? Sebab guna dia adalah untuk kita tolak kita punya gear pada drive shaft.
Start saya ambil contoh drive shaft. Okey. So kebiasaannya drive shaft ni kita akan letakkan dengan gear ping ataupun kita punya spur gear. Dan bila kita letak kita punya gear ping atau spur gear, sekarang ni gear pula tak ada. Okey, so yang ni kita punya gear ping yang dah pun siap di trim. Jadi apabila kita masukkan kita punya gear ping ni, apa yang saya biasa buat dulu ialah dengan masukkan pinion ni, nampak tak? Kan? Dia memang ketat sangat-sangat. Okey, jadi kita akan tolak sampai melekat dekat belakang kita punya crown gear ni tadi. Dan dengan cara tu bila kita letak dekat dalam chassis tu nanti, crown gear ni dia tak adalah nak main lari kiri kanan tak. Sebab apa? Sebab dah di lock dengan pinion ni tadi. Okay. Alright, so memang ketat sangat-sangat dan memang bersesuaian sangat-sangat lah kepada siapa yang nak buat floating gear, full set floating gear. Bukan sekadar dekat counter gear, tapi termasuklah pada crown gear. Dan sama juga kepada siapa-siapa yang main untuk double shaft pun sama juga. Okey, bahagian sini, bahagian pinion ni tadi kita boleh letakkan pada di sebelah kiri dan kanan kita punya crown gear warna pink ni. Okey, boleh letak di sebelah kiri dan sebelah kanan untuk pastikan dia betul-betul center dan tak adalah goyang-goyang seperti mana anda boleh tengok dekat depan anda ni nanti. Okey, jadi itulah kegunaan kita trim kita punya pinion gear ni tadi. Dan macam biasalah kalau dah main kategori open ataupun kategori speed ni kan, mengikut kreativiti anda sendiri. Sekarang tools dah ada, dah senangkan kerja. Anda boleh pilih lah anda nak buat apa dan macam mana sekalipun. Okay? Yang penting kita punya cara kerja dah jauh lebih mudah dengan kewujudan tools daripada Project D ini. Okay guys, so saya rasa setakat itu dulu perkongsian saya untuk episod kali ini. Kalau anda rasa video hari ini bermanfaat untuk anda, jangan lupa untuk tekan butang like. Dan kalau saya tengok lagi banyak video-video macam ni pada masa akan datang, jangan lupa untuk tekan butang subscribe. InsyaAllah semoga kita bertemu lagi dalam episod yang seterusnya. Okeylah senyuman, melalui mainan. Assalamualaikum.